Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah dikasihi sekalian, kita menyambung bacaan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah pada muka surat yang kelima. Cuma kitab yang ada pada tuan-tuan saya kurang pasti 5 atau berapa atau 6. Itu kita akan bacakan hadis-hadis yang bertalian dengan perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama pada muka surat 4 tuan-tuan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz. Maka bahwasanya siapa yang hidup lama di antara kamu niscaya akan melihat perselisihan faham yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah dan gigitlah dengan gerahammu. Jadi ini Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahawa nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpecah kepada pelbagai fahaman. Disebut di sini ikhtilafan katsira. Ikhtilafan maksudnya perpecahan, perselisihan, katsira yang banyak. Sifat perpecahan itu banyak. Jadi pada ketika itu hendaklah berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyyin, yakni sunnah khulafa yang 4, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi ini, perpecahan di sini adalah perpecahan dalam akidah. Cuba kita lihat pula hadis yang ketiga. Sayakhruju qaumun fi akhiriz zamani ahdathul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajurahum yamrukuna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum. Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, orang-orang muda yang bodoh fikirannya atau lemah fikirannya. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairil bariyah. Maksudnya adalah firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar daripada agama sebagai meluncurnya anak panah daripada busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka atau perangilah mereka. Hadis ini saya lihat dalam kitab-kitab penulisan para ulama, di antaranya dalam kitab Sa'adatud Darain,
kitab dalam bahasa Arab, 2 mujallad yang berumur lebih daripada 100 tahun, memberikan gambaran bahawa hadis ini adalah hadis yang mengisyaratkan kepada kewujudan kaum yang suka membawa dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kaum itu adalah kaum Al-Wahabiyah, kaum Wahabi. Dan juga adalah satu kitab yang besar berumur lebih daripada 100 tahun, berjudul Bara'atul Asy'ariyin. Juga menyebutkan hadis ini yang merujuk kepada munculnya kaum yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab daripada tanah Makkah. Jadi Makkah ni tuan-tuan dulu adalah negara yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beramal dengan mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Lebih daripada 1000 tahun Makkah dan Madinah ini dikuasai oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sekitar 200 tahun kebelakangan ini negara itu jatuh ke tangan kaum Wahabi. Maka bertukarlah corak negara itu daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada fahaman kaum Wahabi. Dan kebelakangan ini kelihatan muncul pula pemimpin di sana yang membawa ajaran liberal. Kita tengok di Mekah sekarang ni sudah ada night club dan ada pelbagai perkara-perkara yang tak sepatutnya berada di tanah Makkah dan Madinah. Wallahu ta'ala alam. Inilah mungkin rentetan menuju ke akhir zaman, pelbagai perkara-perkara yang pelik kita dapat melihat berlaku di tanah Arab. Terang dalam hadis ini bahawa akan ada menurut Nabi sekumpulan orang-orang muda yang suka mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasarkan Quran dan hadis. Kita tengok sekarang ni anak-anak muda, doktor-doktor muda yang suka berpandu kepada dalil Al-Quran dan hadis. Bila satu-satu amalan tidak ada dalil, maka mereka kata tak boleh diamalkan. Maka sebab itu kita tengok banyak amalan-amalan yang menjadi amalan umat Islam di negara ini sekian lama sudah mula terhakis. Seperti amalan talqin. Di Kuching ini sudah ada jenazah yang disemadikan tanpa talqin. Saya melihat videonya di Kuching ni, di mana di atas kubur dilakukan ceramah agama, bukan bacaan talqin, kerana mereka menganggap bahawasanya amalan talqin adalah amalan yang tidak sunnah. Kata mereka dalilnya adalah tidak kuat. Jadi amalan talqin bagi orang mati ini adalah amalan yang bid'ah. Sebenarnya kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, amalan talqin telah difatwakan oleh ashab Syafi'i, iaitu anak-anak murid Imam Syafi'i lebih daripada 1000 tahun. Lebih daripada 1000 tahun telah difatwakan talqin bagi orang mati hukumnya sunat. Tapi kebelakangan ini muncul golongan yang anti dengan amalan talqin, dengan mengatakan tak ada dalil, la yusma'ul mauta. Dia kata ada ayat Quran mengatakan orang dah mati ni tak dengar, jadi apa perlunya kita mengajar orang mati di kubur. Ini sudah muncul tuan-tuan, ya. Jadi para ulama mengulas hadis ini dan mengisyaratkan bahawa hadis ini memberikan gambaran munculnya kaum Al-Wahabi yang suka mempertikaikan amalan-amalan bacaan dan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam, khasnya di negara ini. Hatta
Setengah-setengah masjid pada hari ini tuan-tuan sudah tak mau nak baca wirid selepas sembahyang. Kalau imamnya Wahabi, dibacanya wirid perlahan-lahan tuan-tuan, sehingga makmum bercelaru nak membaca wirid, kerana tidak jelas apa yang dibaca oleh imam. Sebenarnya apa yang diamalkan di negara ini, imam membaca wirid dengan suara yang kuat. Suara yang kuat ini adalah disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab, supaya bila mana imam membaca aurat dengan kuat, maka dapatlah diikut oleh makmum yang ada di belakang. Dan selain itu, anak-anak muda yang masih lagi tidak hafaz bacaan aurat selepas sembahyang, maka dapatlah mereka itu membiasakan membaca aurat selepas sembahyang. Ada saya tengok satu kitab saya beli di Kelantan. Kitab ini kitab lama tuan-tuan puluhan tahun, berjudul Senjata Syariat, Pakaian Ahlus Sunnah wal Jamaah, Memerangkan Khurafah dan Mubtadi'ah. Kitab ini ada juga menyebut beberapa hal tentang amalan-amalan yang sudah mula dianggap sebagai amalan-amalan yang bid'ah. Di antaranya masalah bacaan wirid selepas sembahyang dianggap sebagai amalan yang tidak sunnah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianggap sebagai amalan yang bid'ah. Nantilah kita baca kemudian tuan-tuan Kemudian tuan-tuan, mari kita tengok hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirqah-firqah orang Yahudi atau berpecah-pecah orang Yahudi ke atas 71 firqah, dan orang Nasara seperti itu juga, yakni orang Kristian. Dan akan berpecah umatku kepada 73 firqah, yakni 70 kelompok. Kemudian kita tengok lagi hadis yang ke-7. Inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fin nar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Bahawasanya Bani Israel telah berfirqah-firqah sebanyak 72 firqah, dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini langsung bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu itu ialah orang yang berpegang atau beriktikad sebagaimana peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku. Ini tuan-tuan telah diisyaratkan oleh Nabi akan berpecah kepada 73 firqah. Yang selamat hanyalah satu. Siapakah yang selamat ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpegang pada sunnahku dan sunnah para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Terbaca seterusnya yang ke-8 tuan-tuan Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariq ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannati wa 72 fil nar. Qil man hum ya Rasulullah? Qal ahlus sunnati wal jamaah. Rawahu Tabarani. Artinya, demi Tuhan yang memegang
jiwa Muhammad di tangannya, akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Yang satu masuk ke syurga dan yang lain masuk ke dalam neraka. Bertanya para sahabat, siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan ya, ada kalimah memegang jiwa Muhammad di tangannya. Jadi jangan digambarkan pula Tuhan tu bertangan tuan-tuan ya. Jangan digambarkan begitu. Ataupun dikatakan Tuhan itu bertangan tak serupa dengan tangan. Juga itu satu kesalahan. Kerana tangan itu adalah jismun. Apa-apa yang berupa jisim maka adalah suatu yang baharu. Dan Allah itu bukan daripada jisim. Allah itu bukan daripada jisim. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi bila sebut tangan di sini jangan digambarkan Tuhan bertangan tuan-tuan. Yang terbaik tangan di sini dengan makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad dengan kekuasaannya. Kalau diterjemahkan dengan kekuasaannya itu maka lebih baik. Ataupun disebut sebagai takwil. Mentakwilkan makna tangan dengan sesuatu yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Anda dikatakan Tuhan bertangan tidak layak. Nanti akan menjadi fitnah kepada orang yang lemah akidahnya. Akan tergambar Allah Subhanahu wa taala itu bertangan. Maka di dalam faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditakwilkan ataupun dipindahkan makna yang zahir kepada makna yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tangan ditakwilkan ataupun dipindahkan makna kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan ya, disebutkan lagi 73 pecahan. Yang selamat hanya satu, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang serupa ini artinya tersebut juga dalam kitab Al-Milal wan Nihal, juzuk 1 halaman 11 karangan Syahrastani yang wafat 548 Hijriyah. Hadis-hadis yang menunjukkan perpecahan umat Nabi Muhammad ini tuan-tuan ya, bukan hanya dalam kitab ini, bahkan kitab-kitab akidah dinyatakan hadis ini, seperti kitab yang dikarang oleh Al-Asfarayini berjudul At-Tabsir Fid Din, kitab tua juga tuan-tuan. Juga didatangkan banyak hadis-hadis perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan Al-Firqatun Najiyah, iaitu firqah yang selamat, iaitu satu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Haramain, judul Usuluddin. Kitab itu juga dipenuhi dengan hadis-hadis berkaitan perpecahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan di sana Al-Firqah An-Najiyah, iaitu firqah yang selamat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu kitab lagi yang dikarang oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Ini kitab tua juga, kurun yang ke-6 Hijrah tuan-tuan, kalau tak silap saya. Juga dinyatakan di sana Al-Firqatun Najiyah, iaitu firqah yang selamat daripada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara 72 firqah yang lain adalah kaum yang tidak selamat di akhirat nanti. Kita baca hadis yang ke-9. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Rawahul Bukhari. Artinya akan ada segolongan daripada umatku yang tetap di atas kebenaran sampai hari kiamat, dan mereka tetap di atas kebenaran itu. Jadi
Di zaman fitnah akidah pada hari ini tuan-tuan ya, walaupun ada 72 firqah yang sesat, kita di Malaysia ni pun macam-macam firqah yang sesat tuan-tuan ya. Anak-anak muda kita ramai yang tersalah pilih, ramai yang jadi Syiah, ramai yang jadi Wahabi, ramai yang jadi Qadiani, ramai juga yang jadi liberal tuan-tuan, anak-anak kita pada hari ini. Dan ada juga yang jadi ateis, tak ada agama tuan-tuan. Ini adalah zaman yang disebut sebagai asrul fitan, zaman fitnah. Fitnah yang terbesar adalah fitnah fil aqidah, fitnah dalam aqidah. Kita kata pada hari ini pandemik corona COVID-19. Tapi sebenar-benarnya tuan-tuan, kita pandemik akidah pada hari ini. Pandemik corona, mati mudah-mudahan diberikan ganjaran yang besar. Tapi kalau pandemik akidah ni tuan-tuan, membawa kepada kecelakaan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan yang akhirat itulah yang kekal. Di atas dunia ni sementara sahaja kan tuan-tuan. Cukup masa dan ketika baliklah kita ke negara yang kekal abadi. Jadi pandemik akidah ni tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, akan membawa kecelakaan abadal abad yang selama-lamanya tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai orang-orang yang berada di waktu asar dan setengah daripada kita sudah hampir menjelang maghrib, dan anak-anak muda yang baru menjelang zuhur, maka kena bersedia tuan-tuan ya. Jangan kita sehingga dijangkiti dengan pandemik akidah. Ramai sekarang yang dijangkiti dengan akidah-akidah yang sesat dalam masyarakat kita. Nampaknya macam bagus, rajin sembahyang, rajin berkuliah, pakai serban, pakai jubah, rupa-rupanya akidahnya sudah tergelincir daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masalah tuan-tuan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari ini, akan senantiasa ada satu kelompok daripada umatku yang senantiasa berada pada kebenaran. Zahirin 'alal haq, atau kama qala, dalam setengah hadis disebut sini zahirin 'alal haq, iaitu mereka mempertahankan kebenaran dan mereka tidak berganjak, akan bercakap di sana dan di sini, memperjuangkan akidah yang benar. Ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazal ni apa maknanya tuan-tuan? Senantiasa, berterusan. Ta'ifatun, satu kelompok yang kecil. Ta'ifah ni bukan besar tuan-tuan, bukan di peringkat negara tuan-tuan ya. Kelompok-kelompok kecil yang memperjuangkan kebenaran. Kita di Malaysia ni banyak juga ustaz-ustaz, ramai, tapi macam tak endah dengan pandemik akidah. Kalau kita beritahu kepada mereka, Wahabi ni bahaya, mereka macam merasa tidak ada apa yang perlu disusahhatikan oleh mereka. Ramai saya bertemu dengan ustaz-ustaz, cakaplah isu Wahabi. Kita ramai anak muda kita sekarang ni rosak kerana akidah Wahabi itu adalah akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menganggap isu yang seumpama ini adalah isu yang tidak bersifat kritikal. Jadi inilah dia zaman fitnah tuan-tuan ya. Kalau ada pun taifah, satu kelompok yang kecil daripada umatku yang senantiasa zahirin 'alal haq, mempertahankan kebenaran hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah datang hari kiamat. Amrullah dengan makna datang kiamat nanti. Melihat hadis-hadis yang sahih ini, dapat diambil kesimpulan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan suatu yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam secara mukjizah, iaitu mengabarkan hal-hal yang akan terjadi. Kabar ini tentu diterima beliau daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsunya, tapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesudah Nabi wafat akan ada perselisihan faham yang banyak, sampai 73 fahaman. Yang ketiga, ada segolongan orang-orang muda pada akhir zaman yang suka mengeluarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongan. Yang keempat, ada juga golongan yang tidak bersangkut paut dengan Islam, iaitu golongan Murji'ah dan golongan Qadariyah. Golongan Murji'ah ini kita akan baca nanti dalam babnya, tuan-tuan, ya. Kaum Murji'ah. Murji'ah ni muncul pada zaman pemerintahan Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Talib muncul dua puak. Yang pertama, puak Khawarij, yang mengkafirkan sesiapa juga yang berbeza pendapat dengan mereka. Dikafirkan Sayyiduna Ali dan dikafirkan Sayyiduna Muawiyah, dan akhirnya mereka berjaya membunuh Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Ini golongan Khawarij, golongan yang disebut sebagai firqah takfiri, iaitu kelompok mengkafirkan orang, dan bukan sekadar itu, menghalalkan darah orang. Orang-orang Wahabi sekarang ni, tuan-tuan, ya, setengah ulama mengatakan mereka itu ada ciri-ciri Khawarij. Kerana golongan Wahabi, mereka mentakfirkan orang, mengkafirkan orang, dan yang kedua, mereka menghalalkan darah orang. Saya melihat di dalam kitab yang dikarang oleh Uthaymin, kalau tak silap saya, Fatawal Aqidah. Kata beliau dalam kitab itu, man zara al-qabra, barang siapa menziarahi kubur, fa asbaha musyrikan, maka jadi musyrik. Maka jadi musyrik. Dan apa ayat selanjutnya, tapi apa kata beliau, dan halal darah mereka dan harta mereka dan maruah mereka. Kitab ni sebenarnya, kalau ada slide ni saya boleh tayang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok betul tak betul kalam saya. Ini kitab yang ditulis oleh ulama Wahabi sendiri, menyatakan siapa ziarah kubur halal darah dan hukumnya jadi musyrik. Bagi kita kaum ahli sunnah wal jamaah, menziarahi kubur sunat, sangat digalakkan, kerana menziarahi kubur itu mendatangkan kita ingat kepada mati. Yang pertama. Yang kedua, menziarahi maqam para awliya illah, para anbiya, para nabi-nabi sangat disuruh. Kerana menziarahi maqam para nabi itu ada di sana barakah, dan ada di sana syafa'ah. Sebab itulah kita disuruh menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man zarani wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa menziarahi aku, wajib syafa'ah ke atasnya. Tengok tuan-tuan, betapa besarnya hikmah daripada menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, man lam yazurni faqad jafa. Siapa yang tidak menziarahi aku, maka tak adalah hubungan aku dengan dia, kering hubungan aku dengan dia. Ada pada hari ini, tuan-tuan, orang yang tidak mau pergi ke Madinah, hatta sehingga isteri kepada orang ini menelefon saya dan minta saya datang ke rumah untuk menasihati suaminya, yang mana suami isteri ini mau pergi menunaikan haji, tetapi sang suami nak pergi asing-asing. Kata suami, aku tak mau pergi ke Madinah. Jadi saya pun pergilah. Saya tanya, kenapa tak nak pergi Madinah, nak pergi asing-asing? Dia kata, kita tak perlu pergi Madinah, Ustaz. Nak buat apa? Menziarahi bangkai, kata dia. Dia kata Nabi Muhammad tu bangkai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini telinga ni dengar, tuan-tuan, ya. Sehingga begitu dianggap Nabi itu bangkai.
Sedangkan di dalam kitab-kitab disebut Nabi itu hayyun fi quburihim, hidup di dalam kubur. Para Nabi hidup di dalam kubur. Hatta di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menganggap orang-orang yang mati fi sabilillah sebagai mati, bahkan mereka itu hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan kalau orang yang mati syahid hidup di dalam kubur, betapalah para anbiya, para nabi-nabi, maka lebih lagi tinggi kedudukannya daripada para syuhada. So itulah di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa terbang dengan burak menuju ke Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan Nabi Allah Musa fi Katibatul Hamra, di Banjaran Merah. Siapa yang pergi ke Palestin pastinya dapat menziarahi makam Nabi Allah Musa AS di Banjaran Merah. Saya sempatlah menziarahi makam Nabi Musa 2 kali, alhamdulillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa sembahyang dalam kubur, tuan-tuan, ya, dalam Isra dan Mi'raj. Jadi para anbiya alaihi wassalatu wassalam pada zahirnya mati, tetapi pada hakikatnya mereka hidup pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, ya, pandemik akidah kita ni tuan-tuan, ya, pandemik akidah ni sangat-sangat berbahaya tuan-tuan, kerana akan membawa kecelakaan yang abadi di akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta kita jauh tuan-tuan, ya. Jadi golongan Murji'ah ini muncul pada zaman Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Muncul Khawarij dan muncul Murji'ah. Murji'ah ini mereka tidak mau campur tangan dalam hal-hal politik. Mereka meninggalkan Sayyiduna Muawiyah dan meninggalkan Sayyiduna Ali dan mengasingkan diri dan menyerahkan segala perselisihan antara Sayyiduna Ali dan Muawiyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di peringkat awal, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang meninggalkan Sayyiduna Ali dan meninggalkan Sayyiduna Muawiyah tidak membentuk sebarang akidah. Mereka cuma meninggalkan untuk mengasingkan diri daripada kemelut perselisihan yang berlaku di antara Sayyiduna Ali dan Sayyiduna Muawiyah. Namun kemudian kelompok Murji'ah ini membentuk akidah, sehingga pelbagai akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang insya-Allah kita akan baca nanti pada babnya, bab Murji'ah. Kita harap tuan-tuan istiqamah, bawalah kitab setiap kali datang ke surau pada kuliah ini. Dan siapa yang belum ada kitab, carilah kitab tuan-tuan. Pesan, tanya kitab ini tuan-tuan hanya berharga RM25. Kalau kita pergi makan di kedai RM25, sekelip mata habis RM25 tuan-tuan. Tapi kalau kita beli ini, boleh menjadi bahan yang boleh menyelamatkan kita insya-Allah di dunia sampai ke akhirat. Membaca kitab ini lebih berkesan daripada kita hanya mendengar. Jadi keluar Khawarij, keluar Murji'ah. Pada zaman Sayyidina Uthman muncul Syiah Sabaiyah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, Yahudi yang memeluk Islam konon-kononnya, tapi akhirnya sehingga membawa kepada terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan terbunuhnya Sayyidina Uthman membawa konflik, perbezaan pendapat di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, sehingga membawa juga perselisihan di antara Sayyidina Ali dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga membawa kepada perang yang disebut sebagai perang Jamal, perang unta, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha datang daripada Makkah ke Madinah
dengan menaiki unta yang ada haudaj, ada rumah atas unta tu. Ummul Mukminin di atas unta mengepalai kumpulan para sahabat yang datang daripada Makkah Al-Mukarramah, sehingga berlaku pertempuran hasil daripada provokasi golongan Syiah yang provok para sahabat daripada kalangan Sayyiduna Ali dan provok para sahabat daripada kalangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga berlaku pertempuran dan terbunuh juga ramai para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Namun Sayyiduna Ali memerintahkan agar tentera-tentera di bawah Sayyidina Ali jangan sekali-kali mencederakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dijatuhkan unta yang ditunggang oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian berhentilah pertempuran. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diberikan penghormatan yang luar biasa oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan dihantar pulang ke Mekah dengan satu kelompok besar. Kerana apa? Kerana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah min zaujatin Nabi alaihi salatu wassalam, daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah penghormatan yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, inilah di antara titik-titik awal perpecahan di kalangan umat Islam, dan keadaan sekarang lebih tenat lagi tuan-tuan, lebih tenat lagi tuan-tuan. Dan kedua golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ni tuan-tuan, golongan yang mempertuhankan kederat diri. Kederat, orang sini kata kederat je. Boleh faham kederat? Kederat maksudnya tenaga kita lah tuan-tuan, akal kita, kekuatan kita. Ini gara-gara macam pandemik Covid ni tuan-tuan ya. Ramai yang jadi Qadariyah, terlalu berpegang dengan usaha diri untuk mengawal daripada wabak pandemik COVID-19. Jadi Qadariyah lah kita tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan, selain daripada kita mengajak masyarakat menjaga SOP kesihatan, kita sepatutnya berusaha sedaya upaya mengajak orang-orang Islam yang ada di negara ini supaya kembali kepada jalan Allah, kembali bertaubah, bermunajat, melakukan bacaan-bacaan yang berterusan untuk meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bala yang turun ini adalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dibala orang-orang di atas muka bumi ini yang ramai tidak sedar diri. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan bala yang akan turun, yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim daripada kalangan kamu. Dia bila turun semua kena. Yang kaki lebay rajin sembahyang pun kena, yang ustaz pun kena, yang tok guru pun kena, yang jahat pun kena, semua kena tuan-tuan. Jadi sepatutnya kita, kepimpinan negara, ajaklah umat Islam di negara ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan di Brunei yang disebut vaksin ketuhanan, iaitu dengan melakukan munajat sepanjang-panjang masa selama mana pandemik ini sedang mengamuk dalam masyarakat. Jadi Qadariyah ni tuan-tuan mempertuhankan kederat kita. Kita jangan mempertuhankan kederat kita ni tuan-tuan ya. Kederat kita ni hanya asbab, hanya asbab yang memberikan kesan, ataupun dalam kitab-kitab tauhid disebut ta'fir. Ta'fir, ta alif hamzah fa ya ra, ta'fir. Yang memberi bekas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Api itu memanglah sebab terjadinya bakar, tetapi yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kata tidak bakar, maka api itu tidak akan membakar.
Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia ketika dicampak ke dalam api yang besar, adakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak terbakar, walaupun api itu membakar. Allah kata kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api menjadi bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka api tidak membakar. Jadi tuan-tuan, memang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan setiap sesuatu itu dengan sebab-sebab. Orang sakit nak sihat, makanlah ubat, tetapi bukan semestinya makan ubat jadi sihat. Kalau Allah izin, maka baiklah dia. Kalau Allah tidak izin, maka sakitlah dia sampai ke sudah. Jadi kita ni tuan-tuan, jangan mempertuhankan kedegat, nanti jadi qadariyah. Dan jangan pula jadi jabariyah. Sudahlah, serahlah pada Tuhan. Aku tak mau pakai emas, aku tak mau itu, tak mau ini. Itu dah jadi jabariyah pula tuan-tuan. Kita mesti di antara qadariyah dan jabariyah. Kita adalah golongan Ahlus Sunnah yang tergolong dalam golongan al-wasitah, al-mutawassit, iaitu golongan yang sederhana, golongan yang mu'tadil, yang sangat sederhana, tidak menyerahkan bulat-bulat kepada Allah, tapi kita ada usaha ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan jadi qadariyah tuan-tuan. Yang kelima, ada 30 orang pembohong yang akan mendakwakan bahawa ia Nabi, padahal Nabi sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Dan ada orang-orang khawarij yang paling jahat. Kita dah sebut sedikit tadi khawarij, iaitu golongan yang mengkafirkan orang dan menghalalkan darah orang. Yang keenam, di antara 73 golongan itu ada satu yang benar, iaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Dan yang ketujuh, kita beri laluan atas sebentar tuan-tuan.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. لا إله إلا الله. الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف وبعث مقام المحمود ولا تخلف الميعاد. Tuan-tuan puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, kita baca sikit lagi dalam 5 minit kita salat al-isya insya-Allah. Yang ketujuh, mereka ini akan selalu mempertahankan kebenaran i'tiqadnya sampai hari kiamat. Ini sesuai dengan hadis yang ke-9 tadi, yang mana Nabi SAW menjanjikan senantiasa ada ta'ifah. Ta'ifah yakni satu kelompok yang kecil, tuan-tuan ya. Kalau kelompok yang besar namanya jamaah. Ini ta'ifah, kelompok yang kecil yang senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran akidah. Dan sekarang barang siapa yang meneliti sejarah perkembangan Islam daripada abad-abad pertama, kedua, ketiga sampai kepada zaman kita sekarang, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sudah nyata kebenarannya. Tersebut dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin karangan Mufti Syekh Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar yang dimasyhurkan dengan gelar Ba'alawi, pada halaman 398, cetakan Matba'ah Amin Abdul Majid, Qahirah, 138 Hijriyah, bahawa 72 firqah yang sesat itu berpokok kepada 7 firqah. Yang pertama, kaum Syiah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Mereka tidak mengakui khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum. Kaum Syiah kemudian berpecah menjadi 22 aliran. Banyak ni tuan-tuan ya. Syiah ni ada macam-macam Syiah. Yang kedua, kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyiduna Ali. Firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran. Dah 42 tuan-tuan ya. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah, iaitu kaum yang berfaham bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat.
bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahawa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata dalam syurga, bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di atas dua tempat, dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan ruhnya sahaja, dan lain-lain. Kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran, dah jadi 62 aliran. Yang keempat, kaum Murji'ah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa membuat maksiat tidak memberi mudarat kalau sudah beriman, sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir. Ini kaum Murji'ah. Yang kelima, kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan itu tidak ada. Kaum Najariyah berpecah menjadi 3 aliran. Yang keenam, kaum Jabariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa manusia majbur, artinya terpaksa ataupun tidak berdaya apa-apa, kasab atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya satu aliran. Dan yang ketujuh, kaum Musyabbihah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, yakni Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas kerusi, Tuhan naik tangga, Tuhan turun tangga, dan lain-lain. Kaum ini hanya satu aliran. Jadi jumlahnya adalah satu, kaum Syiah 22, kaum Khawarij 20, kaum Mu'tazilah 20, kaum Najariyah ada 5, kaum Jabariyah 1, kaum Musyabbihah 1, dan jumlahnya 72 aliran. Kalau ditambah satu aliran dengan faham kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka cukuplah menjadi 73 pecahan ataupun firqah, sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Demikianlah kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Adapun kaum Qadariyah termasuk golongan kaum Mu'tazilah, kaum Bahaiyah, dan Ahmad Qadian ataupun ajaran Qadiani masuk golongan kaum Syiah. Kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah, dan kaum Wahabi termasuk kaum yang melaksanakan faham Ibnu Taimiyah. Jadi tuan-tuan ya, inilah pecahan 72 firqah. Kenapa kita kena tahu ni tuan-tuan? Kerana 72 firqah sekarang ini berada di sekeliling kita dan dapat dilihat di pelbagai medium pada hari ini yang sudah bersifat borderless, tanpa sempadan tuan-tuan ya, boleh diakses oleh sesiapa juga. Sebab itu zaman ini zaman pandemik tuan-tuan ya, akidah yang sesat tersebar meluas sebagaimana tersebarnya virus COVID-19 tuan-tuan ya. Begitu pantas tuan-tuan. Jadi kalau dalam masyarakat kita pada hari ini macam-macam ada tuan-tuan, macam-macam ada tuan-tuan. Jaga baik-baik kita tuan-tuan, terutama di kalangan kita yang sudah hampir menjelang maghrib. Berpeganglah terus dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi toleh ke kanan, toleh ke kiri. Barang siapa yang rasa akidahnya masih belum betul, belajar dan perbetulkan pegangan akidah kita, kerana kita dah tak ada kesempatan dah tuan-tuan. Waktu kita dah sangat suntuk untuk kembali ke negara yang kekal abadi. InsyaAllah ta'ala pada kuliah akan datang kita akan detailkan sedikit apa yang kita baca pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat gambaran yang lebih jelas tentang fahaman-fahaman yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup di sini dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu di kuliah yang lain. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis